Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk topik reka bentuk elektronik kali ini, kita akan pergi kepada topik 2.4.3, menghasilkan lakaran reka bentuk data elektronik. Okay, anda semua boleh rujuk buku teks, buku surat 89. Okay, secara umumnya, lakaran reka bentuk data elektronik ini merupakan terjemahan idea awal mereka. Okay, maksudnya kita dah faham sebelum ni, sebelum kita bina sesuatu produk, okay, kita mesti kena ada lakaran idea. Okay, lakaran perkembangan idea. Okay, untuk data elektronik, kita mesti kena ada lakaran data elektronik. Okay, untuk topik ini kita akan belajar dua jenis lakaran, iaitu lakaran gambar raja blok dan juga lakaran data skematik. Okay, seperti anda semua boleh tengok pada muka surat 89. Okay, ini merupakan lakaran gambar raja blok. Okey, gambar raja blok ini mewakili satu sistem yang dibina dan menerangkan secara ringkas tentang cara satu sistem itu beroperasi. Okey, lakaran gambar raja blok dilukis dalam bentuk blok. Okey, dan setiap urutan blok itu ditandakan atau ditunjukkan oleh arah anak panah. Dan setiap blok hendaklah dilabel mengikut nama peranti yang akan digunakan. Macam mana? Okey, contoh kita ada input, proses dan output. Okey, input kita kena nyatakan apakah peranti input yang kita gunakan, yang kita dah belajar sebelum ni, seperti switch tekan tutup, switch tekan buka, switch mikro, sensor. Okey, nyatakan apa peranti yang kita gunakan. Okay, bahagian proses itu biasanya adalah mikro pengawal, dan bahagian output adalah kita kena nyatakan apa peranti output yang kita gunakan. Okay, peranti output yang kita dah belajar sebelum ni, motor, LED, apa lagi, geganti, buzzer, okay, dan berbagai lagi output yang kita boleh nyatakan kat situ. Yang terakhir adalah bekalan kuasa, dan bekalan kuasa ini disambungkan kepada proses. So daripada lakaran gambar raja blok tu kita nampak secara keseluruhannya apa urutan secara ringkas data elektronik yang kita akan bina. Okey, so jenis lakaran yang kedua adalah lakaran reka bentuk data skematik. Okey, seperti ini. Okey, lakaran reka bentuk data skematik, kita gunakan simbol-simbol komponen yang telah ditetapkan. Okey, lakaran ni lebih biasa digunakan. Lakaran reka bentuk data skematik ni menggunakan simbol komponen yang telah ditetapkan, dan lakaran ini menunjukkan aliran kendalian satu data elektronik. Simbol komponen disambungkan menggunakan garisan lurus bagi membentuk satu data yang lengkap. Maksudnya lakaran data skematik ini digunakan simbol-simbol komponen untuk menggambarkan data. Okey, antara lakaran gambar raja blok dan juga lakaran data skematik, yang paling biasa digunakan, paling banyak digunakan dan paling mudah digunakan adalah lakaran data skematik. Sebab apa? Kita nampak dengan lakaran data skematik ini, kita nampak dengan lebih jelas apa komponen yang kita nak pakai, macam mana dia punya sambungan litar antara satu komponen kepada satu komponen. Okey. Jadi untuk kali ini saya akan tunjukkan lakaran gambar raja blok dan juga lakaran litar skematik untuk projek diod pemancar cahaya berkelip. Okey. Seperti yang kita tahu, mikro pengawal ini terdiri daripada 3 bahagian, iaitu yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output. Okey, untuk diod pemancar cahaya berkelip ni, input yang kita akan gunakan ialah switch tekan tutup. Okey, proses adalah mikro pengawal. Okey, dan output yang kita akan gunakan ialah diod pemancar cahaya. Okey.
kita blokkan. Input pergi kepada proses, okay, dan proses pergi kepada output. Okay, yang seterusnya adalah bekalan kuasa. Kita gunakan 12 volt. Okay, dan bekalan kuasa ni kita akan sambungkan kepada mikro pengawal. Okay, selesai untuk lakaran gambar rajah blok pengoperasian diod pemancar cahaya berkelip. Okay, baik, kita ada beberapa peranti di sini. Okay, yang pertama adalah mikro pengawal, yang kedua switch tekan tutup, dan yang ketiga adalah LED modul. Okay, so seperti yang kita tahu, switch tekan tutup ni adalah bahagian input. Okay, LED modul ni adalah output, dan mikro pengawal ini adalah bahagian proses. Baik. Okey, macam mana pula sambungan dia? Okey. Untuk switch tekan tutup, satu kaki akan disambungkan pada lima volt. Okey, dan satu kaki lagi akan disambungkan kepada mikro pengawal. Okay, sebabkan dia adalah input, so dia akan disambungkan di DIN 1. Okey. Untuk letak pula, okey, satu kaki, okey, kaki positif, okey, akan disambungkan kepada mikro pengawal. Okay. So kita akan sambungkan dia pada di out 1. Okay. Dan satu kaki lagi, kaki negatif, akan disambungkan kepada ground atau JND. Okay. Jadi lengkap kita punya litas skematik untuk diod pemancar cahaya kita dah pun lengkap. Okay, setelah kita dah siapkan lakaran litas skematik dan juga lakaran gambar rajah blok, sebenarnya boleh buat salah satu je. Okay, kita dah tahu apa komponen ataupun peranti yang kita akan gunakan dalam projek diod pemancar cahaya berkelip ni. Okay, tadi kita dah nampak pada lakaran litas skematik tu, yang pertama adalah kita gunakan mesti kena ada mikro pengawal. Okay, yang kedua kita ada switch tekan tutup. Okey, yang ketiga kita kena ada bateri. Okey. Yang keempat kita kena ada pemegang bateri. Okey. Yang kelima, okey, wayar pelompat female. Okey. Dan yang keenam adalah LED modul. Okey, LED modul dah ada perintang sekali pada LED modul ni. Baik. Sebelum tu saya nak terangkan sikit berkenaan dengan bahagian pada mikro pengawal yang kita akan gunakan. So yang saya gunakan ni saya cakap jelaskan lagi sekali adalah jenis magnet code. Okey. Okey, ini adalah mikro pengawal yang saya akan gunakan nanti. Okey, antara bahagian yang selalu kita akan gunakan adalah yang ini.
Okey, ini adalah port untuk kita sambungkan bekalan kuasa ataupun bateri. Okey, ini switch untuk on dan juga off. Okey, ini switch untuk download dan juga execute. Okey, ni masa bila kita pakai, bila kita nak download programming kita daripada phone ke micro pengawal kita ni, kita akan tolak kepada download. Okey, kalau kita nak run program, nak run kita punya Lita, kita letak dekat exe ataupun execute. Okey, ini adalah micro pengawal. Okey, A-in 1 sehingga A-in 5 adalah pin untuk input analog. Ni D-in 1 hingga 4 adalah pin untuk input digital. Okey, ini pin 5 volt ataupun pin bekalan kuasa. Ada juga di sini. Okey, sini pun sama, 5 volt juga. Okey, yang ini GND ni ground. Okey, ini pun ada satu GND. Okey, D out 1 hingga D out 4 ni adalah pin untuk output kita. Okey, ini pula adalah kita punya modul Bluetooth. Okey, untuk terima dan hantar isyarat antara dua peralatan. So maksudnya kita boleh download kita punya pengaturcaraan yang kita dah buat di phone kepada micro pengawal melalui Bluetooth ni. Baik, okey, ini antara part yang kita biasa gunakan dalam micro pengawal ni. Okay, baik. Selesai jadual senarai keperluan projek reka bentuk litara elektronik diod pemancar cahaya berkelip. Jadi ini adalah ada 6 senarai keperluan yang kita ada. Okay, ini switch tekan tutup. Okay, kita perlukan satu dan fungsi dia adalah untuk menyambung lita dan menghantar isyarat dalam bentuk digital. Okay, yang kedua, papan lita mikro pengawal. Okey, satu juga kuantitinya. Okay, fungsi dia adalah lita elektronik yang menghubungkan peranti input dan peranti output dengan mikro pengawal. Okey, mikro pengawal yang saya gunakan dekat sini adalah mikro pengawal jenis MagnaCode Carat 7. Okey, bateri kita perlukan 12 volt, jadi saya gunakan bateri 1.5. Okey, kita perlukan 8 biji. Okey, dan yang ini adalah fungsi bateri adalah untuk membekalkan kuasa kepada mikro pengawal. Okey, ini adalah pemegang bateri. Okey, fungsi dia untuk memegang bateri. Okey, ini adalah wayar
Okey, jenis female. Okey, fungsi dia adalah untuk menyambungkan peranti dengan mikro pengawal. Dan yang akhir sekali adalah LED modul. Okey, saya gunakan LED modul. Okey, dalam LED modul ni dah disertakan sekali dengan perintang. Okey, LED modul ni dah ada sekali dengan perintang. Baik. Jadi LED modul ni fungsi dia adalah untuk menghasilkan cahaya. Sekian saja perkongsian untuk topik 2.4.3 lakaran reka bentuk litar elektronik. InsyaAllah selepas daripada ini saya akan kongsikan pula topik 2.4.4 berkenaan dengan membina litar simulasi menggunakan perisian khas. Okey. Sekian, terima kasih.